Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah kita berjumpa sahabat-sahabat semua. Nak tanya dengar ke tak? Dengar tak? Jelas tak suara Ustazah? Jelas? Boleh dengar ke? Okey Kak Imah. Alhamdulillah. Orang lain semua boleh dengar ya? Kak Aminah dengar? Boleh dengar ya? Takut bercakap macam itu ada yang tak dengar. Boleh dengar semua? Esa dengar tak Esa? Okey, Alhamdulillah. Baik, kita boleh mula ya. Okey, sekarang kita akan masuk pada ayat 7 surah As-Sajdah ya. Surah As-Sajdah ayat 7. Kita baca sama-sama ayat 7, iaitu mana tadi ya, ayat 7. Buka ayat surah As-Sajdah ayat 7, iaitu ayat ni. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Baik sahabat semua, kita akan lihat pengertiannya, iaitu makna ayat 7 hingga 9 yang mengindahkan segala sesuatu. Dia yang ciptakan dan memulai penciptaan manusia, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan rohnya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati manusia. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ayat 7 hingga 9. Baik, kita akan tengok satu-satu. Ya, tengok satu-satu. Yang pertama, Allazi ahsana tu ya, ayat 7. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Ya, tengok ayat tu. Kita tengok tafsir dulu secara keseluruhan. Itu apakah yang dimaksudkan mencipta sesuatu dengan sebaik-baiknya? Jadi kita nak ambil satu-satu di sini. Apa makna ahsana kulla syai'in? Ya, makna ahsana, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Makna apa ahsana kulla syai'in khalaqah? Iaitu menurut Ibnu Abbas, dia mengatakan bahawa maksudnya ia mendatangkan sesuatu berdasarkan apa yang Allah mahu, dan tidak ada sesuatu yang datang itu berubah dari kehendaknya. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maknanya di mana maksudnya allazi ahsana kulla syai'in khalaqah tu mencipta dengan sebaik-baiknya, maksudnya Allah mendatangkan, Allah cipta sesuatu tu
dan dia datang tu mengikut kehendak Allah. Allah tak ubah dah, ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayatkan dari Ibnu Abbas lagi bahawa beliau berkata ahsana, maksudnya ahsana dengan makna menghalusi. Yang pertama tadi maknanya Allah yang datangkan sesuatu tu dan dah apa yang diciptakan tu tidak berubah. Ya, mengikut kehendak Allah dan sesuai dengan makhluk yang diciptakan. Pendapat Ibnu Abbas lain lagi, dia kata ahsana dengan makna menghalusi. Maka sesuatu yang dicipta itu elok dan baik dari sudut tujuan dan dikehendaki baginya walaupun dari sudut rupanya tidak elok. Maknanya ahsana kulla syai'in khalaqah, makna di sini ialah Allah menghalusi penciptaan manusia ke makhluk ke atau makhluk lain dan dicipta tu dengan sebaik-baiknya dari sudut tujuan ataupun kita kata masalih al-alam yang dikehendaki baginya. Maknanya yang dicipta tu walaupun Allah telah menghalusi apa yang dia nak ciptakan dan walaupun dari sudut rupanya kita tengok tak elok. Tu ya, contoh. Diberi di sini contoh. Contoh diberi di sini ialah contoh ciptaan ular, kan nampak tak elok, apa tu dia jalan dia atas dengan perut dia kan. Tetapi bagi Allah itu adalah halus ciptaannya. Macam lembu, haiwan kaki empat, kita nampak dia selari je punggung dengan kepala kan. Tidak seperti manusia, tetapi bagi Allah itu adalah halus ciptaannya. Baik. Itu maksudnya. Tetapi kita pergi kepada maksud lain, ya. Maksud lain di sini iaitu Allah tidak menjadikan manusia berdasarkan kejadian binatang. Ini kalau kita bawa kepada manusia, kejadian manusia ahsana kulla syai' ini, Allah tidak menjadikan manusia berdasarkan kejadian binatang dan tidak menjadikan binatang berdasarkan kejadian manusia. Maksudnya Allah jadikan manusia lain dengan binatang. Binatang pula lain dengan manusia. Itu mengikut kehendak Allah dan kesenian yang ada. Kan? Jadi kesimpulannya ciptaan Allah adalah elok belaka. Semuanya elok. Sama ada baik dari sudut rupa bentuk atau baik dari sudut hikmah dan maslahah alam sejagat. Jadi semua Allah, makna sekarang ni ayat ni dia tuju kepada semua makhluk ni, ya, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Baru wa bada'a khalqal insani min tin, ya. Jadi kesimpulannya semua ciptaan Allah tu semuanya baik, semuanya elok. Ya. Sama ada baik dari sudut rupa, bentuk atau hikmahnya. Kenapa, apa hikmah manusia diciptakan dengan kepala di atas? Nak menunjukkan kemuliaan contoh. Haiwan pula begitu caranya. Semuanya ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara semua makhluk ciptaan Allah, maka yang paling indah, yang paling baik ialah ciptaan manusia. Ya, manusialah ciptaan paling baik. Sebagaimana surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya, manusia ni dicipta dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini menunjukkan bahawa di antara makhluk yang dicipta oleh Allah yang paling baik ialah manusia. Okey. Baik, kita pergi. Yang ni setakat ni boleh ya. Rumusan dia, setiap makhluk yang ada kita tengok kera. Kita tengok kera tu macam mana punggung dia duduk kat mana. Kan? Dia nampak betul punggung dia. Pada Allah itu ada hikmahnya. Kita tak kajilah bab haiwan tu kan. Ya. Tak sempat nak kaji yang tu. Jadi samalah semua makhluk lain. Ya. Begitulah, tapi Allah nak sebut yang paling indah ialah manusia. Sebab itu ayat seterusnya ialah
Wa bada'a khalqal insani min tin, dan Allah memulakan penciptaan bapa manusia iaitu Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama daripada tanah. Manusia pertama dari tanah, dan tin itu campuran air dan tanah. Ini tafsir Ustaz yang ditulis oleh Ustaz Syahrin, ya. Dia kata dia berpandukan pada tafsir muktabar. Dia kata Nabi Adam ni, penciptaan bapa manusia Adam ni daripada tanah yang bercampur dengan air. Oleh sebab itu manusia bergantung pada tanah dalam pembentukan tubuh dan penerusan hidup di dunia. Oleh sebab dia ni dari tanah, jadi manusia bergantung pada tanah untuk meneruskan hidup. Betul tak kita bergantung ke tanah? Betul lah kan? Sebab kita makan bahan dari tanah. Ni nak puasa dah besok insya-Allah. Kita perlu minum air. Ya, kita perlu minum air. Kita perlu makan buah. Ada nutrisi, kan? Perlu ada ikan. Semua tu dari tanah. Ikan tu air, duduk kat laut tu pun tanah juga. Ya, bawah tak ada tanah. Ya, tumbuhan, makanan, sayuran semua dari tanah. Sebab kita dari tanah, maka nak teruskan hidup pun dengan tanah. Bukan makna makan tanah, ya. Tak makan dah tanah. Baik. Manakala haiwan dan tumbuhan pula keduanya bergantung dengan apa yang dikeluarkan oleh bumi. Jadi begitulah, bumi pun berasal daripada semuanya bergantung daripada apa yang dihasilkan oleh bumi. Okey. Baik sahabat semua, bagi yang ada kitab, Allah Akbar, jatuh pula kejap ya. Baik, yang ada kitab, banyak kitab atas ni. Bagi yang ada kitab tafsir aplikatif, buka muka surat 11. Tengok praktik ayat As-Sajdah ayat 7. Daripada kita baca ayat 7 tadi, Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Dalam buku ni praktik ayat 7, praktika ayat 7 ialah berdoalah pada Allah. Ya, muka surat 11. Agar dia membaguskan budi pekertimu sebagaimana dia membaguskan penciptaanmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kelebihan kitab ini, dia ada ayat yang kita boleh doa. Kan kita gunakan doa. Lalu kita cakap Melayu je. Ya, berdoalah pada Allah agar dia membaguskan, membaikkan akhlak kita sebagaimana Allah membaguskan penciptaan kita. Ciptaan kita ni baik, maka juga oleh itu kita kena doa, bagaimana engkau baikkan, indahkan ciptaanku, maka indahkanlah akhlakku. Ya. Tengok cermin pun dah, ya. Ya. Doa kita baca apabila kita tengok cermin. Jadi kita ni kena kembali ke tadika pasti pula. Kadang tak ingat kan, kena letak kat cermin tu. Ya. Jadi praktika ayat 7, doalah supaya Allah indahkan akhlak kita. Ya, nak indah akhlak ni sahabat bukan senang. Kalau nak solek boleh je, kejap je sapu-sapu kan, bubuh lipstik, bubuh apa, cantik lah. Tapi akhlak tak boleh begitu. Nak indahkan akhlak dengan ilmu. Kan, kena ada ilmu mana yang baik, mana yang tidak. Lepas tu kena ada jihad, kesungguhan nak buat baik, nak ikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita, kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak tahu mana Allah suka, mana tak? Kita kena ada mujahadah, ada perjuangan dalam hidup kita, kena ada majlis ilmu dan sebagainya. Baiklah. Itu untuk ayat ke 7 ya. 7. Baik. Seterusnya kita masuk ayat ke 8. Ayat 8. Kita pergi slow-slow. Boleh ke setakat ni? Kalau tak faham, tak boleh, beritahu. Kita boleh bincang. Ni tak ada masalah. Boleh. Siapa tak faham, tak clear ni?
Boleh semua ya? Boleh. Okey, terima kasih Kak Imah. Okey. Pergi pada ayat 8. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ya. Ayat 8 kita tengok huraian satu ni dulu, satu-satu dulu. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia dari sejenis pati, iaitu dari air benih yang lemah, iaitu air mani. Ayat ni menunjukkan sahabat-sahabat semua rahimani wa rahimakumullah bahawa manusia selepas Nabi Adam alaihi salam adalah dicipta dari air mani manusia sendiri. Jadi selepas Nabi Adam alaihi salam tidak ada lagi manusia dijadikan dari tanah. Tak ada dah. Lepas Adam tak ada dah manusia jadi tanah. Semuanya melalui proses persenyawaan ya, dan melalui mani. Dan kita tahu bahawa mani ini adalah dari saripati, juga dari tanah. Saripati tanah. Ya, mani ni pun dari saripati tanah. Kenapa? Sebab mani ni hasil daripada proses makanan sayuran, buahan, kalori, vitamin dan sebagainya. Lalu dia jadi darah. Dan darah menjadi air mani, akhirnya jadi manusia yang disenyawakan melalui perkahwinan persetubuhan itu. Ya, jadi kita nampak di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut min sulalatin mimma mahin. Ya. Adapun firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 59, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya Ali Imran ayat 59 ya, perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti kejadian Nabi Adam alaihi salam. Apa maksud ayat tu pula? Yang tadi kita kata keturunan selepas Adam dari tanah. Tapi kalau kita lihat surah Ali Imran, kita nak tengok ada ayat-ayat yang mirip ya. Kalau surah Ali Imran ayat 59, sahabat ada Quran tengok. Dia ambil separuh je ya. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perbandingan kejadian Isa alaihi salam di sisi Allah adalah sama dengan kejadian Nabi Adam alaihi salam. Yang jadi sama tu bukan Isa dari tanah, tetapi sama dijadikan sama-sama tidak ada ayah. Tak ada ayah. Adam tak ada ayah, Nabi Isa tak ada ayah. Ya. Dia hanya ada mak yang mana ia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ya, daripada ibunya, bondanya Maryam. Bukan maksud Nabi Isa dari tanah, tapi dia sama-sama tidak ada ayah. Baik, kita nak tengok pula mimma mahin. Apa makna ma'im mahin? Air benih yang lemah, yang hina. Ma'in artinya air. Jadi membuktikan sifat mani itu sendiri adalah sebahagian dari air, kerana ia air yang dapat mengalir. Mahin lebih tepat diartikan sebagai lemah. Jadi pengarang ni tidak setuju kita kata mahin tu dari makna hina, tapi kata lemah. Sebab kita tak patut dipandang hina pada air mani, kerana dari mani itulah jadinya manusia. Ya. Dan manusia itu adalah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu penterjemah ini, pentafsir ini, ya, pengarang buku ni mengatakan kita tafsirkan mahin tu sebagai lemah, dan Allah sebut air itu ialah mani. Mani itu dia adalah cecair. Ya. Baik. Okey, habis kat situ. Lepas tu habis ayat 8. Ya, ayat 8. Ayat 8 manusia ni terjadi daripada benda yang lemah. Ada kata hina ya, ada pendapat kata hina. Kita pergi kepada ayat 9. Ayat 8 ni tak panjang
Ayat 9 kemudian Allah ciptakan. Yang ni panjang, kita panjang perbincangan ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian ia menyempurnakan kejadian serta meniupkan padanya roh ciptaannya, dan ia mengurniakan pada kamu pendengaran, penglihatan dan hati supaya kamu bersyukur, tetapi amallah sedikit kamu bersyukur. Baik. Ayat 9. Kita lihat dahulu huraian, ya, huraian dari tafsir di mana summa sawwahu, selepas Allah cipta Adam dari tanah, lalu Allah sempurnakan kejadian. Allah tiupkan roh, wa nafakha fihi min ruh. Allah tiupkan roh. Roh adalah urusan Allah yang tidak ada seorang pun manusia tahu hakikatnya. Roh ni urusan Allah, tak ada manusia yang tahu hakikat roh. Sebab tu wa yas'alunaka 'anir ruh Kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang ni tak disebut ayat berapa, ya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakan roh itu dari perkara urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Allah sebut di sini roh. Maksudnya semua roh yang ada pada sekalian manusia adalah milik mutlak Allah. Itu satu yang paling penting kita ingat daripada ayat ke-9 ini. Roh ialah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna roh manusia itu roh Allah, itu salah. Itu kepercayaan orang-orang Kristian, ya, lain. Roh manusialah yang Allah ciptakan. Yang antara kepercayaan Nasrani, dia kata Nabi Isa itu anak Allah kerana dijadikan dari roh Allah. Ini adalah dakwaan yang batil, yang salah didakwa oleh puak-puak Kristian Nasrani. Wa nafakha fi ruh, Allah tiupkan roh supaya jelas bagi kita bahawa walaupun roh kita itu ada dalam diri kita, namun dia bukan kepunyaan kita. Kena ingat tu. Sebab itu tak ada seorang yang mampu menghalang sekira pemiliknya sebenar, iaitu Allah datang menjemputnya. Masya Allah. Ingat sahabat semua dari ayat 9. Kalau kita baca tiap-tiap malam tu ingat. Bila kita sampai pada ayat 9 tu, wa nafakha fihi min ruh, ya, di mana kita kena ingat bahawa roh yang kita ada ni milik Allah, bukan milik kita. Bila-bila Allah boleh ambil. Dan kita tak boleh buang roh tu. Sebab itu haram hukumnya bunuh diri. Nak cabut roh sendiri tak boleh. Ya, itu milik Allah. Dan kita tak boleh sekat kalau Allah nak ambil. Kita tak tahu ni, kita ni orang panggil waiting list, kan. Senarai menunggu saja bila Allah nak datang ambil, kan, bila malaikat nak datang ambil roh kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita bersedia dan melakukan amal soleh. Moga-moga Allah beri peluang pada kita untuk berpuasa besok sehingga akhir Ramadan dan tahun hadapan. Diketemukan kita dengan Lailatul Qadar, insya-Allah, ya. Semua kita ni teruja, tak sabar nak jumpa Ramadan besok, insya-Allah, ya. Baik. Masing-masing dah beli dah barang nak berbuka besok, nak bersahur malam ni, kan. Ustazah ni duduk sini tak nampak, tak berjalan pun, ya. Kalau dekat Melaka kan kita nampak orang jual daging bagai-bagai, ya dah. Ya, meriah je. Kat sini ni tak tahu. Baiklah. Jadi kita tidak boleh campakkan roh kita. Tak tahu. Kat mana pun tak tahu roh tu. Tapi persoalannya ada dalam tubuh kita. Kalau tak ada, matilah. Ya. Okey, satu masalah roh. Roh inilah yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, yang inilah yang sebenarnya. Okey.
Lepas tu kita masuk pula wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Iaitu Allah mengurniakan nikmat yang sangat berharga, iaitu nikmat hidup, dan Allah mengurniakan roh yang bernyawa. Jadi ayat ni wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah menunjukkan Allah beri kita nikmat. Allah tak beri roh saja, tapi Allah beri nikmat-nikmat lain, iaitu dikurniakan kita nikmat pendengaran supaya kita dapat dengar suara, nikmat penglihatan wal absar supaya kita boleh melihat kejadian Allah yang maha hebat, wal afidah hati ataupun nikmat akal supaya dapat berfikir dengannya, supaya manusia dapat membeza. Apa tujuan hati itu? Ialah hati dan akal ialah supaya dapat membeza di antara baik dan buruk, di antara kebenaran dan kebatilan. Itu tugas hati. Tugas akal, dipandu akal ni kalau dia nak boleh tahu mana hak dan batil, dia kena dipandu oleh Al-Quran, oleh hadis Rasulullah SAW. Sebab tu kita belajar supaya kita tahu mana yang baik, mana yang tidak. Tak boleh nak ikut akal saja. Baiklah sahabat semua, di mana cuba kita satu hari telinga berdengung, apa rasa? Kan hilang penglihatan. Oi, risau kita pergi klinik. Kan cek kenapa doktor? Kan? Penglihatan, pendengaran adalah dua nikmat yang amat besar. Ya, yang dikurniakan oleh Allah pada kita. Tapi diberikannya itu agar kita gunakan pendengaran, penglihatan itu untuk kepada kebaikan. Ya, kepada kebaikan. Baik, siapa yang ada ni sambung sikit lagi. Pendengaran dan penglihatan adalah sebagai penghubung diri kita dengan alam sejagat, supaya dapat membawa hasil pendengaran penglihatan kita itu ke dalam hati untuk dipertimbangkan, direnungkan, dimuhasabah, diambil pengajaran untuk mengisapi kebesaran Allah, keagungan dan kebenaran, dan wajib mentaatinya, wajib menyembahnya, beribadah kepadanya, dan juga mentauhidkan Allah. Manakala sesama manusia adalah untuk dikasihi, ditolong, bantu. Ustazah ulang balik, iaitu Allah jadikan kita pendengaran, penglihatan. Tujuan kita daripada mata yang melihat, telinga yang dengar, dia bawa ke hati, hati yang proses dengan akal. Ya, jadi bila diproses oleh hati dan akal ni, di situlah kita hendaklah merenung, mengisafi kebesaran Allah, mengambil pengajaran. Jadi setiap hari kita akan tengok sesuatu tu, telinga kita dengar, maka yang proses hati untuk laksanakannya, untuk taat atau tidak kepada Allah, arahan Allah, ialah akal hati kita. Rajanya hati, ya, hati. Hati ni tak tahu bukan hati ni, ya. Hati kita lah yang akan buat keputusan berdasarkan pertimbangan akal. Tapi mesej dibawa oleh mata dan telinga. Apa tugasnya? Kita hendaklah mengisafi kebesaran Allah. Kita wajib taat pada Allah. Ya, tauhidkan Allah, jangan syirik, dan juga kita disuruh membantu manusia. Baik sahabat semua. Ayat ini begitu indah kalau kita lihat. Ya, dan sebelum tu kita tengok dululah daripada tafsir aplikatif muka surat 11. Ya, tafsir aplikatif muka surat 11. Pendengaran iaitu petunjuk ataupun pengajaran. Pendengaran dan penglihatan adalah dua nikmat besar sekali nilainya. Cara bersyukur adalah dengan mempergunakan dalam hal yang bisa mendekati pada Allah. Dia ambil pengajaran di sini. Pendengaran dan penglihatan, dua nikmat yang amat besar. Bagaimana cara kita nak syukur pada Allah yang beri kita telinga dan mata ini? Ialah dengan cara kita bersyukur pada Allah. Syukur tu bukan alhamdulillah saja, tapi kita kena taat dan patuh pada ajaran Allah. Syukur dengan badan ialah taat pada Allah, lakukan suruhan dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey, boleh ya. Jadi pengajaran daripada
daripada ayat 9 ni, yang pertama kita nampak keagungan Allah yang wajib kita syukuri, di mana Allah jadikan kita telinga dan mata hati. Ini dua nikmat yang amat penting. Tugas kita yang kedua pengajarannya, perlu kita bersyukur pada Allah dengan cara bukan saja alhamdulillah, tapi kita kena gunakan dia untuk ketaatan. Syukur dengan badan ialah tunduk dan patuh pada suruhan Allah, tinggal larangan Allah. Dan kita tidak guna mata telinga ni untuk melihat, untuk melakukan yang perkara ya maksiat, ya. Okey. Habis di situ untuk aplikatif, ya. Untuk kita lihat sedikit dari sudut ulasan, dari sudut turutan yang dibuat tu. As-sam'a wal absar wal afidah secara tertib. Kerana mula-mula sekali kenapa Allah susun begitu indah ayat ni? Ya, Allah jadikan mula-mula disebut di sini wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Bukan saja-saja tu. Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati atau akal. Jadi turutan ini adalah ada berkaitan dengan realiti hidup kita. Sebab tu Allah susun tu dah tertib, dah indah ayat Al-Quran ni. Mula-mula sekali manusia, kita tengok baby keluar, dia dengar dulu kan. Dia dengar, dia tak apa nampak lagi. Dia dengar suara mak dia, dia dengar bunyi. Dia mula-mula Allah beri pendengaran dulu. Lepas tu Allah sebut as-sam'a dahulu. Lepas tu dia akan melihat. Wal absar, dia akan melihat. Berapa bulan tak tahu, dia akan baru nampak kan. Sebelum tu dia kabur-kabur saja. Dan akhirnya kemudian melihat semua perkara, maka terhasillah penggabungan dari pendengaran dan penglihatan. Jadi akhirnya baru dia ada hati, ada akal. Tengok kalau baby tu berapa tahun nak boleh berakal dulu kan, berapa tahun nak memayis katakan kan, ya 5-6 tahun kan. Dan disitulah gabungan nak berlakunya sesuatu tindakan dalam hidup kita ni. Kita nak buat sesuatu, nak buat ibadah ke apa, dia gabungannya 3: mata melihat, telinga mendengar dan akal proses. Lepas tu berlakulah, dibuat keputusan oleh hati, maka berlakulah sesuatu. Katakan kita berhasrat, memang kita berazam mulai besok memang tak nak buat dah benda lara. Betul tak sahabat semua? Ustazah ada hantar kan pencuri-pencuri di bulan Ramadan. Ada baca tak? Ya? Al-lusus, pencuri di bulan Ramadan. Rupanya banyak orang pencuri dalam hidup. Diri kita yang mencuri. Jadi, ada baca tak sahabat semua? Ada al-lusus. Asalnya banyak dah guru hantar. Ada tak? Ada. Ya, jadi kita awasilah. Kita dah tekad dah. Aku tak nak lah bagi berapa 5 ke 6 pencuri tu mengambil masa kita. Pertama sekali Ustazah tengok habis masa dengan handphone. Betul tak? Jadi esoknya moga-moga Allah beri kekuatan pada kita. Kita nak tengok Quran, nak baca Quran, nak faham Quran, nak duduk majlis ilmu, tak nak buat benda sia-sia. Masak boleh masak, tak ada masalah. Tapi lah janganlah sampai tumpu ke masak aja. Tiap-tiap hari fikir masak aja, tapi tidak fikir apakah nak gandakan amal ibadah. Okey sahabat semua. Dan kalau kita tengok sedikit tafsir Al-Munir, dia kata kenapa as-sam'a tu disebut dengan tunggal, mufrad, satu. Kan? Lepas tu absar tu jamak, kita panggil plural. Afidah jamak juga plural. Kenapa? Itu pun ada sebabnya. Pertama tadi Allah susun ikut susunan as-sam'a wal absar wal afidah. Okey, itu pun perkembangan, ikut perkembangan kan. Yang ini pun ada hikmahnya. Setiap susunan kata dalam Al-Quran tu Allah tunjuk sebenarnya ada hikmahnya. As-sam'a tu dengan mufrad, dengan satu, iaitu
disebut di sini, di mana manusia tidak boleh mendengar secara baik dua perkataan, 2-3 perkataan daripada 3 manusia katakan. Tak boleh. Kita hanya boleh dengar satu saja. Macam Ustazah sebut hari itulah. Kita hanya pendengaran telinga tidak bisa bebas dikontrol dan dialih menurut keinginan. Satu, kita tak boleh dengar banyak. Orang ni nak cerita, orang ni tak cerita. Kan kita marah kalau kita mengajar. Bising. Dah. Kan? Nanti orang tak boleh dengar kita mengajar. Tumpu satu je. Satu. Dan satu lagi, tempat pendengaran telinga tidak bisa bebas dikontrol, dialih. Ni telinga ni tak boleh dialih. Dia boleh dengar begitu saja. Tapi mata cuba tengok. Kan kita boleh tengok kiri kanan kan. Tengok atas bawah, tengok jauh. Telinga ni je lah. Itu hikmahnya. Ya. Allah sebut tu. Ni tafsir Al-Munir Dr. Wahbah huraikan. Muka surat 214 jilid yang ke-11. Tetapi suara apa pun dari mana pun arahnya yang sampai kepadanya, itulah ditangkap tanpa bisa mengelak, memilih dan memilih. Tapi telinga ni dari suara mana dia boleh tangkap, tapi dia tak boleh nak tangkap boleh, tapi nak dengar semua tu tak boleh. Sebab tu kita tidur tengah malam, kita dengar suara bercung, dengar kucing, dengar apa kan. Dia boleh, suara tu boleh suara apa pun sampai ke telinga. Tapi kalau orang cakap banyak, orang ni hak mana satu kita tak boleh nak terima. Itu maksud Ustazah lah. Boleh tak sahabat semua? Faham tak tu? Asam dengan satu, mufrad. Ya. Sementara absar, al-afidah dengan jamak, plural. Kenapa? Boleh? Siapa tak faham boleh tanya. Ada yang tak faham? Boleh sahabat? Ke semua dah tidur ni? Semua tidur? Ada apa-apa persoalan? Tak ada? Okey. Seterusnya ialah tapi mata, absar disebut sebagai dalam jamak. Banyak, plural. Mata manusia boleh menangkap 2 objek atau lebih sekaligus dalam satu masa. Ya. Mata manusia ni dia boleh tengok banyak benda. Boleh tengok kiri, boleh tengok kanan dalam satu masa. Boleh faham dan boleh menyadari dalam hati dan fikiran. Di samping itu tempat penglihatan iaitu mata memiliki semi kebebasan untuk dikontrol. Boleh dialih mengikut keinginan kerana mata bisa bergerak ke salah satu objek visual tu. Ya, dia nak tengok yang mana, dia boleh tengok. Dia boleh alihkan, tengok kanan, tengok kiri, kan? Itu mata. Begitu juga demikian pula hati, afidah. Afidah tu plural. Ya. Hati dan akal juga memiliki semacam kebebasan untuk dikontrol dan diarahkan. Hati boleh diarahkan. Ya, fikiran kita fikir banyak arah, kan? Jadi digunakan potensi mendengar itu sendiri, sedangkan penglihatan serta hati dan akal fikiran digunakan bentuk yang isim, bentuk nama, ya. Jadi kita nampak di situ susunan kata dari susun tertib as-sam'u wal absar wal afidah mengikut perkembangan manusia baby tu, kan, bermula dengan penglihatan dulu, dan jamak dan plural itu, jamak dan mufrad tu pun ada maknanya. Baiklah sahabat-sahabat semua. Itu adalah huraian secara kita nak tengok sedikitlah tadabbur ayat inilah, ya. Jadi sahabat semua, sebagai rumusan, ya. Tak habis lagi. Qalilan ma tashkurun. Allah sebut di sini. Betul tak tu? Betul tak?
bahawa sedikit sahaja manusia yang namun demikian walaupun Allah telah kurniakan nikmat hidup, nikmat pendengaran, pemikiran, masih ramai lagi yang tidak bersyukur padanya. Tidak menggunakan nikmat yang dikurniakan untuk taat perintah Allah dan mengabdikan diri pada Allah. Ya. Walaupun begitu, kita tengok walaupun Allah beri berbagai nikmat, kan, mata sebagainya, ya, dah kurang nampak ni beli spek pula, ya tak, kan. Tapi qalilan ma tashkuru, sikit je yang bersyukur. Tashkuru, sikit saja yang bersyukur, ya. Tashkuru, syakara yashkuru, tu fi'il mudhari', ya, maknanya sepanjang masa manusia ni ada yang tak bersyukur, yang tidak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara nak bersyukur? Dengan menggunakan indera tersebut di jalan ketaatan pada Allah. Jadi panca indera kita ni, badan kita ni, kita gunalah untuk taat pada Allah. Ya, untuk mencari jalan yang redha Allah. Kita ikutlah perintah Allah. Jadi kita lihat, inilah sahaja, setakat ini saja yang boleh Ustazah bagikan untuk huraikan untuk ayat 7 hingga 9. InsyaAllah rasanya agaknya lepas puasa lah kita sambung balik, ya. Stop dahulu di sini untuk lepas raya lah, insyaAllah kalau panjang umur Allah beri kesihatan, kita akan sambung ayat 10 lepas raya, ya. Buat puasa ni kok Ustazah tak apa larat, ya. Jadi insyaAllah rumusannya daripada apa yang kita belajar tadi, yang pertama sekali tadi ialah iaitu mengenai ayat 7 hingga 9 ni, ialah di mana Allah mengingatkan kita tentang keagungan Allah, kan, keagungan Allah. Allah cipta kita daripada tiada menjadi ada dan dicipta daripada saripati tanah. Itu satu. Kerana kita ni dari tanah. Jangan sombonglah, kan. Sekejapnya duduk atas tanah ni, lepas tu kita akan kembali ke dalam tanah. Makan, lahir daripada sumber tanah, makan dari sumber tanah dan duduk sekejap. Sekejap ya duduk sini di tanah dan kita akan kembali ke dalam tanah. Itulah kita semuanya. Satu. Yang kedua ialah manusia ini amat indah ciptaannya. Makhluk yang paling indah berbanding dengan binatang, dengan haiwan dan sebagainya. Dengan kucing, dengan beruk, apatah lagi, ya tak? Beruk tu. Walaupun kita nampak macam tu, kan. Tapi ada keindahan dia. Ya, dia ada kasih sayang dia. Walaupun kita nampak begitu, dia sayang ke anak dia. Tapi kita tengok ada orang, manusia buang anak. Mana lebih mulia kera pula, kan? Bagi orang yang tidak beriman. Ya. Okey. Oleh kerana Allah ciptakan kita dengan seindah kejadian, maka perangai kita kena tunjukkan perangai yang baik. Dengan akhlak yang baik. Baru padan dengan indah kejadian. Yang ketiga pengajarannya ialah manusia terjadi daripada air mani. Ya, air mani yang lemah, di mana di sini kita perlu bersyukur pada Allah. Yang ketiga pengajarannya, manusia perlu banyak bersyukur. Kita jadi daripada air yang lemah, akhirnya Allah cipta kita dengan sempurna. Alhamdulillah tak cacat. Boleh kita buat laksana tugas-tugas khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sahabat semua boleh belajar, boleh berjalan, boleh buat kerja, cari rezeki, berbagai-bagai Allah beri. Patut kita bersyukur. Dan akhir sekali ialah yang keempat, kita hendaklah menggunakan pendengaran, penglihatan kita untuk kebaikan, ke arah melihat benda yang baik, mendengar benda yang baik, ya. Cuba kita fikir sekejap. Kalau kita tengah dengar benda tak baik tu, tiba-tiba Allah stop pendengaran kita. Sebab Allah buat pendengaran telinga kita ni nak suruh dengar baik. Tapi kita dengar benda tak baik. Tak ada pula masa dengar orang ngumpat tu, orang ngata tu, jadi tuli lepas tu. Tak. Allah tu maha baik, maha pemaaf. Kan? Sama kat mata, tengah tengok benda jahat, benda tak baik, kan. Orang-orang, ya na'udzubillah lah, dengan
Handphone sekarang boleh tengok belaka. Cuba setengah tengok benda tak baik tu, buta terus tak. Allah beri peluang untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak balas tu. Ya. Jadi hendaklah kita guna pendengaran, penglihatan kita untuk melihat benda baik, dengar benda baik, untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afidah, hati. Pengajaran ke-6, hati ataupun akal. Maka kita hendaklah gunakan akal kita, kita baja akal kita dengan ilmu. Ya, kita kena baja akal kita ni dengan ilmu. Ilmu apa kita ni? Tak nak buat dah master ke degree ke apa kan? Tak nak buat dah diploma, nak sekolah, tak dah. Ilmu agama. Sekarang ni ilmu agama. Ilmu Islam, kita baja akal kita dengan ilmu Islam supaya kita boleh beza mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah. Tak boleh pakai ikut hati je, ikut rasa. Macam setengah golongan orang-orang liberal tu kan, dia ikut hati dia je, bukan ikut Quran. Ya. Okey, sebab tu kita kena ada ilmu. Dan satu lagi, hati ni kita kena jaga. Wal afidah, hati tu kena jaga. Daripada apa? Daripada melakukan maksiat, sebab kesannya kepada hati. Sebab itu sahabat semua, pengajaran ke-7, banyaklah bertaubat pada Allah. Ni di bulan Ramadan, sama-samalah kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dosa-dosa yang lalu. Satu, kedua, banyakkan ibadah, puasa dengan penuh iman dan wahtisaban, dengan keimanan dan keikhlasan. Moga-moga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Moga lahir raya nanti macam baby yang baru lahir, suci bersih, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dianugerahkan oleh Allah. Allah beri kita asam wal absar wal afidah, dan kesihatan badan dengan mata telinga yang baik. Kita gunalah untuk taat pada Allah. Moga-moga Allah rezekikan kita dengan Lailatul Qadar. Kena doa juga ni, ya Allah, mulanya nak jumpa Ramadan, lepas tu nak jumpa Lailatul Qadar. Sebab nak fadilat kelebihan 1000 bulan. Jadi itulah saja rumusan yang Ustazah boleh berikan. Kita jumpa selepas raya jika panjang umur. Ustazah minta maaf semua segala kekurangan, minta maaf segala kekasaran. Moga kita jumpa lagi semua, ya, kita tangguhkan majlis ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih Zu, Kak Ima, Esa, Zabedah pun ada, Puan Zabedah ada, Zura, ya. Ada 4 orang lagi tak perasan tadi. Ini ya, semua, ya. Jazakumullah khairan, jazakumullah khairan. Selamat berpuasa semua. Ramadan Karim. Ya, okey. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.